satu wawancara. Ya. Wawancara ini sangat berguna untuk kita ya. Okeykah anakku? Jadi kita ni tahu anak itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara penjagaan kita, pendidikan dan sebagainya. Tapi apakah sebenarnya yang akan dibawakan menerusi Jarayawara Pusat Perkembangan Kanak-kanak CDC? Okeykah anakku? Ya, jadi bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Norain binti Awang Ali, merupakan pegawai jururawat. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sihat Puan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi memang satu tajuk yang menarik yang ingin kita kongsikan berkenaan dengan Jarayawara Pusat Perkembangan Kanak-kanak ya, ataupun CDC. Jadi ini memang satu perkara yang memang penting untuk kita berigakan. Okeykah anakku? Itu yang sering persoalan yang ingin kita ajukan jika ada sesuatu yang mungkin kita ingin mengetahui dari segi perkembangan kanak-kanak. Jadi mungkin untuk awalnya mungkin dari Puan sendiri dapat mengongsikan kepada penonton kita apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan CDC ini? Okey, terima kasih. Apa yang dimaksudkan dengan CDC? Jadi CDC adalah nama singkatan bagi Child Development Center atau dalam bahasa Melayunya Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Ianya sebuah unit di bawah pengurusan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha dan terletak di Kampung Kiarong. So, ia sebuah institusi kerajaan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penilaian dan pemulihan bagi kanak-kanak yang didapati lambat dari segi perkembangan atau mempunyai kelainan upaya. CDC ini ditubuhkan pada tahun 1999 dan bermatlamat untuk memberikan perkhidmatan intervensi awal bagi membantu kanak-kanak mencapai kesihatan optima dan memenuhi potensi mereka. Okey. Dan juga itu apakah maksud CDC? Jadi kepada bis kita yang mungkin baru pernah mendengar CDC ini apa, adalah penerangan yang telah pun diberikan sebentar tadi. Jadi mengenai dengan Jarayawara ni, apakah Jarayawara okeykah anakku ini? Okey. Jarayawara Okeykah Anakku ini adalah sebuah inisiatif CDC untuk meningkatkan kesedaran umum ataupun orang ramai mengenai kepentingan bermain dan melibatkan ibu bapa dalam pencapaian perkembangan optima kanak-kanak mereka. Jadi 5 tahun pertama seorang kanak-kanak membentuk asas bagi sepanjang hidupnya. Terdapat bukti yang menyatakan yang 5 tahun pertama iaitu 1000 hari terawal daripada umur mereka lahir itu adalah masa yang paling sensitif bagi perkembangan otak kanak-kanak dan interaksi sambil bermain memainkan peranan yang besar semasa lingkungan 5 tahun pertamanya. Jadi Jarayawara ini merupakan sebahagian daripada beberapa aktiviti yang dikelolakan sempena Hari Perkembangan Kanak-kanak Sedunia yang diraikan pada setiap 4 Oktober. Jadi pada 10 September yang lalu, CDC telah menjayakan simposium pediatrik yang bertema Promote Peace, iaitu Parent Engagement Aiding Childhood Experience kepada pekerja kesihatan profesional. Jadi semasa simposium tersebut, pasukan CDC berkongsi beberapa strategi dan nasihat pada doktor-doktor, konsultan, para jururawat dan profesional kesihatan bersekutu yang lain untuk disampaikan kepada ibu bapa semasa pemeriksaan kesihatan. Hari Perkembangan Kanak-kanak Sedunia ini bertujuan untuk berkongsi maklumat kepada semua dalam memahami perkembangan awal kanak-kanak dan meleraikan masalah-masalah yang tersembunyi. Jadi Hari Perkembangan Kanak-kanak Sedunia yang diraikan pada 4 Oktober bermakna pada esok hari esok hari dan kalau tadi Puan mengatakan 1000 hari terawal. 1000 hari terawal daripada lahir sehingga umur 2 tahun 7 tahun 7 bulan. Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang ya. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin dapat kita saksikan melalui paparan poster yang ingin kita kongsikan ini. Jadi mungkin ini dapat dikongsikan daripada Puan sendiri. Ya, silakan. Okey. So
Jerawara ini matlamatnya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bermain dalam perkembangan fizikal, emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Dan jerawara ini akan diadakan pada 8 Oktober bertempat di One City Shopping Mall Kampung Salam Bikar, Aras 1, bermula dari 10 pagi hingga 5 petang. Jadi aktiviti yang ada semasa jerawara itu nanti ada bermacam-macam lah. Ada aktiviti bermain, kebanyakannya aktiviti bermain. Jadi para terapis dan jururawat, doktor pun ada untuk mengajar mengajar ibu bapa aktiviti bermain bersama kanak-kanak. Okey. Ya, jadi itu antara yang dikongsikan ya. Kalau tadi kita melihat ada beberapa statement daripada mungkin para ibu bapa yang sering kita dengarkan jika berlakunya macam sedikit kecurigaan lah berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak ini. Antaranya mungkin terlalu aktif ni kata ni ya, ataupun dilagau dan merespon dan juga memilih makanan, lambat faham dan juga perihal sekolahnya. Jadi sebenarnya Puan, jerawara ni mungkin bagaimana dapat idea untuk mengadakan jerawara ini? Okey, idea. Sebab kalau melakukan ini ada idea untuk bagaimana bermulanya idea jerawara ini yang akan dilangsungkan. Idea jerawara ini sebenarnya diungkayahkan sebagai respons kepada peningkatan jumlah kanak-kanak yang dirujuk ke CDC kerana perkembangan yang lambat, terutama sekali dari segi percakapan, speech delay ya. Jadi peningkatan jumlah rujukan ini bermakna kanak-kanak serta keluarga mereka terpaksa menunggu lebih lama untuk queue berjumpa dengan doktor. Sekiranya macam anda kata ia kena refer daripada mother and child clinic ataupun daripada mana-mana outpatient clinic. Referral itu kami terima ia dah terus macam selajur dijumpai sebulan. Terpaksa menunggu queue. Terpaksa menunggu queue sebab terlampau ramai yang kanak-kanak kena refer kami terimakan. Jadi jerawara ni membagi kesempatan kepada ibu bapa yang macam ia punya appointmentnya masih jauh kah, ataupun gagaskan tahu kah, ataupun belum lagi pernah berjumpa atau belum pernah kena refer ke CDC untuk masalah-masalah perkembangan yang lambat ni. Di sana nanti ibu bapa ataupun adik-beradik kah, keluarga kah, apapun yang menjaga kanak-kanak itu tadi, diorang boleh datang arah kami, bertanyakan, suarakan apa masalah dan apa kerisauan bis dia. Jadi di sana nanti kami akan melakukan saringan. Ada saringan di mana kanak-kanak itu kami tanyakanlah soalannya kepada ibu bapa. Jadi kalau sekiranya daripada saringan itu menunjukkan ia ada berisiko tinggi, high risk di sana ada ataupun red flag, kami akan merefer kanak-kanak itu selajur kepada kami punya tim multidisciplinary. Tim kami akan ada di sana juga dan di sana juga ada doktor dan konsultan kami. Jadi kanak-kanak itu di sana nanti akan dinilai, dibuat assessment lah ia punya berasas berpandukan daripada saringan tadi itu. Sama ada ia memerlukan intervensi daripada percakapan ataupun psikologi ataupun occupational therapy. Jadi di sini apakah antara matlamat jerawara ini diadakan? Okey, jadi matlamatnya ada 3. Untuk meningkatkan kesedaran macam yang saya tadi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan bermain dalam perkembangan fizikal, emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Yang kedua adalah untuk melibatkan ibu bapa dan mengajar mereka cara-cara bermain dengan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, menjadi sebuah platform bagi ibu bapa yang meminta khidmat nasihat dan sokongan daripada pasukan CDC sekiranya mereka risau tentang perkembangan anak-anak mereka macam yang saya sebutkan tadilah. Kadang-kadang kita ni melihat anak-anak kalau ianya
terlalu hyperaktif. Ada yang mengatakan gayanya normal tu. Tapi perlu ketani rujuk juga. Perlu dirujuk juga. Kalau macam dia punya hyperaktif atunya ketani luan-luan luar biasa lah luar biasa payahkan dikawal. Kalau dikawal dia jadi marah. Jadi itu macam ada sesuatu yang merisaukan lah di dalam dia punya behavior tu. Ya, jadi persoalan mungkin ada persoalan daripada para ibu bapa di luar sana. Jadi jangan lupa untuk datanglah ya nanti insya-Allah pada hari Ahad, iaitu pada 8 Oktober 2023 yang mana ia akan berlangsung pada jam 9.30 pagi hingga 5 petang. Jadi untuk Jerayawara yang akan bakal diadakan ini Puan, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita juga siapa sebenarnya sasaran BIS kita lah untuk Jerayawara ni. Sasaran utama Jerayawara ni adalah ibu bapa. Sebabnya terutama sekali kepada ibu bapa lah yang bimbang mengenai perkembangan anak-anak mereka, yang ibu bapa yang ada interest ataupun keinginan yang ingin belajar cara bermain dengan kanak-kanak, mereka yang ingin tahu jenis-jenis perkhidmatan di CDC, dan yang penting sekali dibukakan kepada semua kanak-kanak yang datang itulah untuk kami saring. Jadi kami ingin berjumpa kanak-kanak ini dalam semua peringkat umur, daripada damit yang belum sekolah sampailah yang sudah sekolah, termasuk juga ibu bapa dan mungkin juga nenek-nenek mereka, adik-beradik yang lain. Sebab semua orang boleh belajar bermain, bukan saja kanak-kanak damit, tapi ketani orang dewasa ni pun boleh belajar bermain, dan ianya tidak terlalu terlewatlah untuk tani mulakan anak-anak ketani. Kadang-kadang ketani beberapa mengambil remeh ya bila anak-anak ketani meminta perhatian untuk bermain bersama ibu bapa. Jadi kenapa sebenarnya bermain bersama anak-anak ini sangat penting? Jadi menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu WHO, bermain disenaraikan sebagai salah satu hak asasi setiap kanak-kanak. Bermain merupakan kerja kanak-kanak. Ia tak kerja kanak-kanak tu. Dia memain. Dada kerja lain lah hanya katanya. Dan kita ni tahu juga yang bermain boleh mempengaruhi kesihatan mental, emosi dan fizikal kanak-kanak. Selain itu, bermain boleh membina imajinasi dan kreativiti, mengembangkan lagi kecerdasan minda, memupuk kesihatan emosi dan tingkah laku, meningkatkan celik huruf, menggalakkan sifat berdikari dan meningkatkan kecergasan fizikal. Kesimpulannya, bermain adalah sangat baik untuk semua aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Dan tiada cara yang betul ataupun salah lah untuk bermain, kecuali jangan yang berbahaya lah yang kita ni. So kanak-kanak bermain dengan pelbagai cara yang berbeza. Walau bagaimanapun rupa ataupun cara permainan itu, bila kanak-kanak bermain, mereka juga sedang belajar. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi ada juga dinyatakan Puan berkenaan dengan yang mana mereka ini ingin diketahui juga cara mereka bermain, dan ini juga tidak terkecuali juga kepada para ibu bapa yang disarankan untuk belajarlah, cuba untuk membuat aktiviti bermain ya bersama dengan anak-anak. Jadi kenapa sebetulnya ni ibu bapa disarankan banyak mengisi aktiviti bermain bersama dengan anak-anak ni sebenarnya? Kanak-kanak memerlukan masa dan perhatian dari ibu bapa. Jadi ini membuatkan mereka berasa istimewa. Tidak seorang pun yang sentiasa ada dalam kehidupan seorang anak damit itu, terutama sekali dalam 5 tahun pertama berbanding dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa ni yang selalu ada 24/7 lah dengan anak-anak. Jadi ibu bapa adalah terapis ataupun juru pulih kanak-kanak, itu yang pertama dan yang terbaik. Dan penyokong yang terhebat juga dalam pembelajaran kanak-kanak. Selain guru, ibu bapa memang memainkan peranan yang penting lah dalam perkembangan kanak-kanak, dalam dia punya tumbesaran dan juga pembelajaran. Tani dah ibu bapa yang dah macam
bergantung pada guru sahaja macam itu, tidak bergantung pada tempat daycare sahaja. Jadi peranan itu ibu bapa yang memainkan sebenarnya lah untuk perkembangan kanak-kanak itu yang lebih sihat. Jadi interaksi maaf. Jadi kita sudah tahu yang masyarakat kita ini sudah lebih digital masanya dan lebih seni. Daripada sana nilai permainan ni makin berkurang. Okay, jadi bermain bukan sahaja sekadar memberikan anak itu permainan, tapi ianya melibatkan hubungan dan interaksi. Ramai orang fikir yang bermainan ni adalah belajar dua perkara yang berlainan, namun sebenarnya bermain dan belajar itu adalah seiringan. Jadi interaksi dan pembelajaran yang diperolehi daripada bermain semasa 5 tahun pertama itu membina asas bagi kebolehan-kebolehan lain yang diperlukan anak tersebut di masa hadapan. Jadi kita ingin juga mengetahui apa yang boleh diperolehi daripada Jerayawara yang akan diadakan ini. Okey, pasukan CDC akan berada di sana macam yang saya terangkan awal tadi ya. Pasukan CDC akan ada berada di sana untuk melaksanakan saringan kanak-kanak dan menjawab persoalan ibu bapa mengenai perkembangan kanak-kanak mereka. Jadi kami juga akan mengendalikan bengkel-bengkel bermain dan sesi bimbingan untuk ibu bapa yang mana bertujuan di sana kami mengajar ibu bapa cara-cara kembali kepada asas. Kembali kepada asas satu adalah bermain dan berinteraksi bersama anak-anak tanpa perlu bergantung kepada penggunaan gadget seperti iPad, iPhone, tablet. Dan kami juga akan menjemput beberapa agensi kerajaan yang lain juga yang telah lama bekerjasama bersama CDC yang akan turut serta menjayakan Jerayawara. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita telah paparkan melalui skrin TV tadi, satu poster telah dikongsikan tadi, ada beberapa senarai agensi yang turut sama terlibat ya, sama-sama menjayakan Jerayawara ini. Seperti yang kita dapat saksikan, mungkin Puan boleh mengongsikan agensi yang lain tadi. Okey, so beberapa agensi kerajaan yang ada nanti semasa Jerayawara itu adalah Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. So di sana ibu bapa boleh bertanya teruslah kepada Jabatan Pendidikan Khasan ya mengenai dengan keperluan sokongan untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas di sekolah. Yang kedua, daripada Unit Pendidikan Khas Ugama, Jabatan Pengajian Islam di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Di sana sama juga dengan yang Jabatan Pendidikan pendidikan khas tadi, di mana ibu bapa pun boleh terus bertanyakan ke unit pendidikan khas ugama mengenai dengan sokongan yang terdapat untuk kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah ugama. Yang ketiga, bahagian orang kelainan upaya di bawah Kejabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di sana nanti ibu bapa boleh menanyakan soalan ataupun ada apa tu, jika mahu tahu sokongan mengenai dengan kewangan ataupun untuk memohon allowance apa semua daripada bahagian orang kelainan upaya itu nanti ada di sanalah juga. Dan akhir sekali, perkhidmatan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja di bawah Jabatan Psikiatri Kementerian Kesihatan. Yang ini ibu bapa boleh bertanyakan soalan, bukan saja ibu bapa, public pun boleh menanyakan soalan mengenai dengan jenis-jenis bantuan yang boleh diperolehi selepas zaman awal kanak-kanak. Artinya selepas umur 17 tahun macam itu. Jadi nanti bahagian perkhidmatan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja ini akan menerangkan kepada orang ramai apa perkhidmatan yang dia ada di sana. Okey, itu yang dapat diterangkan ya mengenai Jerayawara yang akan berlangsung pada
8 Oktober 2023 hari Ahad bermula 9.30 pagi hingga 5 petang. Banyak pengisian-pengisian yang akan dilaksanakan di sana dan kita ni perlu melihat perkembangan anak-anak kita ni, okeykah anakku, dan sekiranya anak kita ni terlampau takutkan orang, dilagau indah ada respon, luan aktif seperti yang tadi bincangkan tadi, dan juga ada masalah sekolah. Perihal sekolah mereka memilih makan. Memilih makan juga satu isu. Kira Satu isu. Macam sekiranya ia satu partikular barang makanan itu saja. Sekiranya ia suka cereal saja balik-balik dimakannya, makanan lain dia nak mau. Yang karing-karing itu saja mau. Jadi itu merupakan satu isu, satu masalah. Kenapa? Okeykah anak kau ni kenapa ya makan cereal yang karing-karing saja? Jadi itu kebimbangan lah, kerisauan ibu bapa sebenarnya. Dan juga lambat faham. Lambat faham tu maksudnya lambat menangkap apa yang diajar. Lambat, macam sekiranya kalau kanak-kanak yang perkembangannya ataupun ia punya milestone itu normalnya katanya mengikut piawaian, ia akan faham bila diajar dua kali macam itu ia sudah faham. Tapi kalau yang ada masalah perkembangan ini, ia punya milestone itu lambat sedikit ataupun lambat banyak, jadi ia akan laju menangkap apa yang kita ni ajarkan. Macam sekiranya kita ni ajar macam-macam A, B, C, D, tapi ya bila ditani ajarkan macam itu, ia masih kata macam artinya ia lambatkan menangkap. Ya, jadi para ibu bapa ya, khususnya yang mungkin sedang mendengarkan segmen wawancara kita pada pagi ini, jangan lepaskanlah peluang untuk mengikuti, dan inilah saat yang sesuai untuk BIS kita ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan anak-anak BIS kita. BIS kita boleh berjumpa dan tanya mereka secara langsung semasa Jerayawara itu diadakan, insya-Allah dijadualkan pada hari Ahad nanti, iaitu pada 8 Oktober 2023. Dan mungkin untuk akhirnya mesejnya mungkin ada mesej terakhir yang ingin disampaikan kepada penonton kita, Puan. Okey, terima kasih. Jadi mesej terakhir untuk penonton, ibu bapa semualah. Jadi bermain itu adalah sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak. Dan bila kita memberi kanak-kanak ini ruang dan sokongan untuk belajar sambil bermain, kita ni akan mendorong mereka ke arah kesihatan mental yang lebih baik, lebih cekal, dan menggalakkan minat mereka untuk pembelajaran sepanjang hayat. Sebab setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan permulaan hidup yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, jadi apapun kita ucapkan terima kasih ya kepada Puan Nurain Wang Ali, merupakan pegawai jururawat, kerana berkesudian untuk memberikan dan juga sama-sama berkongsi berkenaan dengan pengisian Jerayawara Pusat Perkembangan Kanak-kanak CDC ataupun Child Development Center. Okeykah anakku? Terima kasih sekali lagi ya Puan. InsyaAllah kita mengharapkan juga mudah-mudahan Jerayawara yang akan bakal diadakan ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam.